Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hafizi Rosli. Dan hari ini pada jam 8.30 pagi ini kami ingin membincangkan satu topik yang agak menarik di mana kita tahu apabila mengalami sakit yang kritikal, kita dan juga anda perlu mendapatkan rawatan di hospital. Namun persoalannya yang mana menjadi pilihan, sama ada hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Dan sudah pasti setiap keputusan yang dibuat akan bergantung kepada kos pembiayaan. Dan hari ini kami akan mengupas mengenai satu inisiatif yang baik sebenarnya untuk pesakit jantung, yang mana kita tahu antara penyakit yang memakan belanja yang agak tinggi dan di bawah geran khas yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, UiTM Private Specialist Centre UPSC terpilih di antara hospital-hospital swasta untuk penyumberluaran pesakit yang memerlukan pembedahan jantung khasnya daripada hospital sedang. Hafizi. Dan antara lain UPSC sebagai salah satu hospital swasta terpilih untuk penyumberluaran ataupun outsourcing pesakit jantung dalam My Heartbeat Project. Untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, kita bersama Profesor Dr. Muhammad Zamrin Dimon, Dekan Fakulti Perubatan UiTM dan pakar bedah kardiotorasit UiTM Private Specialist Centre di Thailand Skype bersama dengan kami ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Prof. Prof, boleh ceritakan mengenai penyumberluaran ataupun outsourcing pesakit jantung ataupun My Heartbeat Project di UPSC ini kepada kita semua? Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Esok awal ni sebenarnya projek ini adalah inisiatif daripada Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia yang sangat terkesan dengan pandemik COVID dalam masa setahun yang lepas, bermula daripada Mac tahun lepas, dan ini menyebabkan pesakit-pesakit jantung yang menunggu rawatan yang lama disebabkan oleh prioriti untuk hospital-hospital di Kementerian Kesihatan, terutama di hospital sedang. Itu adalah untuk pesakit-pesakit yang berkaitan dengan COVID. Jadi inisiatif daripada Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan adalah menyalurkan satu geran khas untuk outsource ataupun penyumberluaran pesakit-pesakit ini daripada hospital kerajaan kepada hospital private, hospital swasta. Dan UiTM Private Specialist Centre telah terpilih antara hospital yang awal untuk menjadi hospital yang diberikan kebenaran untuk kita melakukan pembedahan ataupun pesakit-pesakit yang dapat rujukan daripada hospital sedang untuk dibedah di UiTM Private Specialist Centre. Dan tim ini adalah tim khas yang menumpukan kepada sakit-sakit yang memerlukan pembedahan pintasan jantung, bypass surgery. Dan kita tahu bahawa pembedahan bypass ini adalah satu pembedahan yang sangat perlu untuk menyelamatkan nyawa pesakit, dan pesakit tidak boleh menunggu lama. Jadi inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan adalah satu inisiatif yang sangat murni dan tepat pada masa ini untuk sementara. Prof, pastinya ramai yang ingin tahu berkenaan dengan kos dia. Faktor kos ini pastinya memainkan peranan yang lebih penting. Bagaimana dari segi kos itu, bagaimana Prof? Untuk pembedahan bypass ni memang satu pembedahan yang membutuhkan kos yang tinggi. Sekiranya pembedahan ini dilakukan di hospital kerajaan pun peralatan-peralatan dan juga disposable ataupun peralatan yang perlukan untuk pembedahan ini adalah mahal. Dan kiranya kita buat di hospital kerajaan ataupun hospital universiti pun, kosnya adalah dalam lingkungan 15 hingga 20 ribu bergantung kepada berapa lama pesakit ini duduk di hospital sebelum ataupun selepas pembedahan, dan sama ada pesakit ini mengalami komplikasi ataupun tidak. Apa dia punya komorbid ni, maksudnya dia punya faktor-faktor risiko seperti kencing manis, darah tinggi. Yang ini akan meningkatkan lagi kos pembedahan pintasan jantung ini.
dan untuk hospital swasta ni memanglah kosnya hampir double daripada kos yang dikeluarkan untuk sekiranya pembedahan ini dilakukan di hospital kerajaan. Dan alhamdulillah dengan grant ini kerajaan memberikan jumlah kos yang memang cukup untuk dilakukan di hospital swasta, dan dengan mengambil kira of course hospital swasta pun memberikan diskaun ataupun package yang menarik untuk membolehkan ramai pembedahan ini dilakukan dengan pengurangan kos di pihak hospital swasta. Grant yang diberikan oleh kerajaan itu adalah limited, tapi untuk membolehkan dibuat di hospital swasta ni, hospital swasta memberikan diskaun ataupun package yang menarik supaya sakit-sakit daripada kerajaan ini dapat kita bedah tanpa mereka risau tentang kos-kos bayaran, dan keseluruhan kos ini memang ditanggung oleh kerajaan melalui grant yang telah diberikan ini. Sakit tidak mengeluarkan duit apa, tak perlu bayar apa-apa pun untuk projek ini. Jadi Prof, apa kelebihan lain My Heartbeat Project ini? Bagaimana ia boleh memanfaatkan pesakit-pesakit, mungkin pesakit yang daripada latar belakang tidak berkemampuan dan sebagainya? Bagaimana projek ini sebenarnya boleh membantu mereka semua? Ini sebenarnya untuk projek ini, My Heartbeat ataupun penyumber luaran outsourcing daripada kementerian ini, dia terbuka kepada semua pesakit. Pesakit yang tidak mampu, yang kita mendapat rujukan daripada pakar-pakar bedah dan juga pakar kardiologi daripada hospital sedang. Jadi pesakit-pesakit yang tidak mampu pun berpeluang untuk mendapat pembedahan dalam fasiliti yang terbaik di hospital swasta tanpa mereka memerlukan pembayaran deposit, for example, ataupun mengeluarkan duit daripada poket mereka sendiri. Dan ini satu inisiatif yang sangat baiklah, dan di samping itu tujuan utamanya adalah untuk mengurangkan waktu menunggu, waiting list ni yang tertangguh ataupun yang semakin menjadi panjang disebabkan oleh priority hospital kerajaan, terutama sekali di hospital sedang tu. Dan saya difahamkan bahawa waiting list tu ada yang sehingga pesakit menunggu sehingga 6 bulan hingga setahun untuk mendapat temujanji pembedahan ini. Dan ini satu keadaan yang pada saya, kalau sekiranya saya menjadi pesakit pun, saya akan tak tentu arah ataupun kita stres menunggu tarikh. Dan kita tahu kita ada 3 saluran darah sumbat di jantung ataupun 3 atau 4 saluran darah sumbat di jantung, tapi kita menunggu lama untuk pembedahan dan hanya makan ubat. Ini adalah satu keadaan yang tidak berapa bagus untuk produktiviti pesakit itu sendiri dan juga dari segi keselamatan pesakit. Jadi inilah antara kebaikan yang utamalah, mengurangkan waktu menunggu dan rawatan yang cepat, dan dia terbuka kepada semua rakyat Malaysia, termasuklah golongan pesakit B40. Prof, pastinya ramai yang tertanya bagaimana sebenarnya UPSC ini boleh terpilih dalam projek ini. Apa mungkin sejarah ataupun latar belakang yang menyumbang kepada pemilihan untuk melaksanakan projek ini, Prof? Sebab saya rasa antara kekuatan UiTM Private Center adalah kita punya facilities adalah tanding dengan pusat-pusat jantung yang lain di dalam negara ini, dan kita pun telah establish pembedahan jantung di UiTM ini sejak daripada 2013 lagi, dan sehingga kini kita telah membedah lebih daripada 500 pesakit. Selain daripada facilities yang ada, kita ada pakar-pakar bedah, kita ada 4 orang pakar bedah, 2 orang yang senior dan 2 orang yang junior. Junior ni bukan maksudnya mereka ni pasal lagi dalam latihan, tapi mereka adalah junior consultant yang telah mendapat pengiktirafan daripada Badan Kepakaran di Malaysia. Dan dengan 4 orang kepakaran pakar-pakar bedah ini disokong oleh kumpulan para medical daripada staff nurse yang terdiri daripada staff nurse di bilik bedah, di ICU. Itu juga dengan
sokongan daripada pakar-pakar yang lain, terutama sekali daripada pihak pakar kardiologi, kepakaran pembedahan kepakaran endokrin, pakar nefrologi, semua tu ada dalam satu bumbung di UiTM Private Service Center. Jadi sekiranya pesakit-pesakit ni mengalami apa-apa risiko ataupun komplikasi sebelum ataupun selepas pindahan, kita boleh refer in-house. Kita tak perlu manage ataupun dapatkan pakar-pakar daripada luar. Ini adalah satu situasi di mana kita boleh gabungkan kepakaran-kepakaran yang ada di UPSC ini, yang mereka ni adalah terdiri daripada majoriti adalah daripada pensyarah-pensyarah, profesor dan juga Profesor Madya di Fakulti Perubatan yang menjalankan praktis di UiTM Private Service Center. Jadi kita ada kepakaran, kita ada fasiliti dan juga kita ada support service yang mencukupi untuk menyambut cabaran ataupun saranan daripada projek ini. Dan ini saya rasa adalah antara sebab kenapa UiTM Private Service Center dipilih sebagai salah satu daripada hospital awal sebenarnya yang untuk projek outsourcing ini. Prof, dengan adanya kepakaran-kepakaran di UPSC ini sendiri, jadi kita nak lihat juga kolaborasi antara UPSC dan juga hospital-hospital lain. Adakah hanya kepada ataupun projek ini tertakluk kepada hospital-hospital tertentu saja yang boleh memohon dalam My Heartbeat projek ini, ataupun semua hospital boleh juga memohon dan sebagainya? Ya, selain daripada UPSC ada lagi beberapa, I think kalau tak silap 2 lagi hospital yang memang terkenal dengan rawatan jantung dan paru-paru ni, dan mana-mana hospital swasta yang saya difahamkan, mana-mana hospital swasta yang berkelayakan ataupun mampu untuk menjalankan pemudahan ini memang dibenarkan untuk memohon. Cuma macam saya sebut tadi, itulah dari segi kos ni, apa grant yang diberikan oleh kementerian ni adalah grant yang agak limited, dan kebanyakan hospital swasta ni saya tak pasti sama ada mereka boleh melaksanakan pembedahan itu dengan jumlah grant yang diberikan itu, sebab grant tu ada limit, dia ada ceiling. Sekiranya lepas daripada ceiling tu, kita terpaksa minta pesakit bayar ataupun kita refer balik pesakit ni kepada hospital yang merujuk, hospital sedang dalam kes ini. Jadi dia dari segi reputasi tu agak tidak baguslah kalau kita lepas pindahan kita refer balik. Jadi kemampuan hospital swasta tu dia kena pastikanlah sama ada dia boleh tak dia menjalankan pemudahan tu dalam fasiliti swasta dengan jumlah grant yang diberikan. Yang ni terpulang kepada pengurusan hospital sendirilah. Sebab tu yang saya sebut tadi, walaupun kerajaan memberikan grant, tapi UPSC sendiri memberikan komitmen dengan pemotongan harga ataupun diskaun, dan juga dari segi kadar keuntungan tu is a sharing profit. Ni win-win situation lah antara private facilities dengan public facilities. Dalam hal ni adalah hospital sedang dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. This is public to private initiative and public to private collaboration. Okey, baik. Selepas ini kita nak bincangkan lagi bagaimana agaknya proses penyumber luaran ini ataupun outsourcing bagi pesakit jantung hospital kerajaan ke UPSC. Itu akan kami bincangkan selepas ini, tapi kita akan beristirahat seketika. Kita kembali selepas ini. Tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45 lebih awal dari biasa. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir 2 kali.
notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Gagalan Kerajaan Persekutuan Tunai Janji melaksanakan projek baik pulih sekolah Daif turut. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Hari ini kami membincangkan topik penyumber luaran atau outsourcing bagi pesakit jantung Hospital Kerajaan ke UPSC yang dibincangkan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Zamrin Dimon iaitu Dekan Fakulti Perubatan dan Pakar Bedah Kardiotorasik. Prof, kita nak kembali kepada soalan saya yang sebelum kita berhenti tadi. Bagaimana sebenarnya prosesnya? Adakah pesakit memerlukan rujukan dari hospital kerajaan kemudian barulah dihantar ke UPSC atau bagaimana sebenarnya proses dia? Okey, dari segi proses ni, projek ni adalah inisiatif untuk nak mengurangkan masa menunggu pesakit jantung yang memerlukan pembedahan bypass daripada hospital sedang. Jadi pesakit-pesakit ini mestilah pesakit-pesakit yang memang telah ada dalam senarai pesakit-pesakit di hospital sedang, dan hospital sedang memang kita ada kolaborasi dengan UPSC. Kita telah bermesyuarat dan koordinatkan projek ini dan kita mendapat rujukan. Yang paling penting adalah rujukan itu mesti datang daripada pakar-pakar di sama ada pakar bedah di hospital sedang ataupun pakar kardiologi hospital sedang. Mereka yang akan refer pesakit ni, of course pesakit diberikan pilihan sama ada nak pergi ke hospital UPSC ataupun hospital lain. Itu adalah pilihan pesakit sendiri. Jadi dengan rawatan, dengan rujukan, surat rujukan itu adalah so-called dia punya GL lah yang melayakkan mereka untuk mendapat pengecualian pembayaran daripada UPSC, sebab UPSC adalah hospital swasta. Jadi surat rujukan itu adalah GL. Dengan surat rujukan itu mereka boleh datang ke UiTM Private Special Center dan mereka mendapatkan rawatan. Dan kita akan berikan tarikh yang sesuai, dan dengan projek ini sebab kita adalah hospital swasta, kita boleh buat masa menunggu kita dalam seminggu ataupun 2 minggu bergantung kepada keadaan pesakit itu. Kita akan review pesakit itu dari segi kita akan bagi penerangan, prepare pesakit itu sama ada sesuai ataupun tidak sesuai untuk menjalani pembedahan, dan kita akan explain kepada sakit apakah risiko-risiko apakah yang akan mereka lalui sebelum, semasa dan juga selepas pembedahan. Dan selepas pembedahan kita akan buat follow up di UiTM Private Special Center, dan semua tu ditanggung oleh grant daripada KKM ini. Jadi proses yang paling penting sebenarnya adalah rujukan. Jadi kalau pesakit-pesakit yang mendapat yang ada penyakit ini, dia kena pergi ke hospital sedang, dan daripada situ proses itu akan berlaku sehinggalah pesakit sampai ke UiTM Private Special Center. Prof, dari segi peralatan dan juga kecekapan UPSC dalam menampung pesakit nanti, sehingga berapa pesakit jantung yang mampu dirawat pada satu-satu masa, dan saya juga nak bertanya kepada Prof mengenai ini, adakah ia tertakluk ataupun hanya berlangsung ketika kita berdepan dengan era pandemik saja ataupun akan berterusan sehingga bila-bila? Okay, sebenarnya projek ini telah bermula sejak daripada 15 September 2020 dan kontrak awal dia kita menandatangani kontrak dengan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, dan kontrak itu adalah kontrak daripada Kementerian Kesihatan, dan kontrak pertama kita telah tanda tangan pada kita telah bermula projek ini daripada 15 September. Sebenarnya pesakit pertama yang kita buat pembedahan adalah pada 17 September 2020, dan kontrak pertama telah berakhir pada 15 Disember 2020. Dalam masa dalam masa hampir 3 bulan tu kita telah membedah 22 orang pesakit yang kita telah berjaya buat pembedahan, dan kontrak ini sebenarnya telah dilanjutkan daripada 1 hari bulan 1 2021 sehingga 31 Disember 2021. Jadi kita ada masa setahun ni, dan ini adalah grant khas untuk COVID pandemik ni, dan kemungkinan dan saya yakin sekiranya projek ini berjaya, dan saya tidak nampak ada halangan untuk projek ini teruskan, sebab macam saya sebut tadi itulah sakit-sakit yang
yang dapat blockage dalam saluran jantung dia adalah satu yang tidak adil lah sekiranya mereka terpaksa menunggu 6 bulan hingga 1 tahun untuk mendapatkan rawatan. Jadi projek ini adalah satu projek yang sangat prihatin lah kepada permasalahan kesihatan rakyat sebenarnya. Prof, selain daripada pembedahan jantung ini, mungkin bagi projek seumpama ini, ada tak perancangan-perancangan lain untuk penyakit lain pula, Prof? Dia sebenarnya selain daripada jantung, kalau tengok dari grant tu keseluruhan, dia bukan hanya untuk sakit jantung, cuma UPSC terpilih untuk sakit pintasan jantung, dan tengok dalam grant tu dia ada sakit-sakit ataupun penyakit-penyakit lain. Cuma untuk projek ini UPSC hanya diberikan sakit-sakit jantung sahaja. Saya yakin ada hospital-hospital lain yang boleh yang mendapat projek ataupun sakit-sakit daripada kerajaan ni dirawat di hospital swasta, tapi data tu saya tidak dapat pastikanlah sama ada hospital mana yang dapat ataupun sakit apa tu saya tidak. Tapi sakit-sakit yang kritikal memang dalam inisiatif yang sama. Cuma untuk kes ini UiTM Private Research Center hanya mendapat sakit-sakit yang terlibat dengan sakit jantung. Prof, kita juga nak fahamlah sebenarnya dari segi rawatan sakit jantung ini, sebenarnya sekiranya tiada outsourcing ini, berapa kos yang perlu ditanggung oleh seseorang pesakit, dan juga kos itu melibatkan rawatan yang bagaimana? Sebab kalau boleh kita nak orang di luar sana untuk memahami dengan lebih mendalam kelebihan yang ada pada My Heart Project ini, yang saya kira pastinya boleh dimanfaatkan oleh orang ramai, Prof. Kalau dia macam ni lah, kalau pembedahan tu dijalankan di hospital kerajaan, sakit sebenarnya memang tak bayar. Dia lebih 95% memang subsidized by kerajaan, dan difahamkan mungkin sakit paling banyak bayar pun dalam 500-700 ringgit untuk pembedahan ini. Tapi untuk mereka bayar 600-700 ringgit tu mereka terpaksa menunggu lama lah, kecuali lah keadaan mereka dah teruk ataupun terpaksa menjalankan pembedahan secara emergency, dan mereka akan dapat pembedahan secara cepat. Tapi dalam keadaan biasa, elektif, waiting list adalah lama. Dan kalau pembedahan ini dilaksanakan di hospital swasta secara normal, pasien yang ada bayar insurans ataupun bayar secara persendirian, pembedahan ini mengambil kos dalam 50 dia sampai ke 70,000 bergantung kepada komplikasi ataupun tempoh masa sakit ini berada di hospital. Jadi ini adalah satu jumlah yang besar sebenarnya untuk golongan berpendapatan sederhana dan tinggi pun, kecuali mereka ada panel ataupun ada somebody yang bayar dari segi insurans dan sebagainya. Tapi kalau sakit ini tidak ada insurans, memang satu kos yang sangat tinggi lah untuk kita tampung. Dan untuk di public, untuk di universiti, kos ni adalah kos sebenar yang kita gunakan untuk pembedahan ini dalam lingkungan 15 hingga 20,000, sebab peralatan disposable dan juga perkara lain, perubat-ubatan dan sebagainya memang mahal lah untuk pembedahan jantung ini. Jadi bukan semua orang mampu, dan inisiatif outsourcing ini adalah satu inisiatif yang kena pada masanya lah, terutama sekali dalam keadaan COVID ini. Hospital-hospital terpaksa ditutup, terutama sekali hospital yang terlibat dengan COVID. Jadi alhamdulillah setakat ini UiTM Private Research Center tidak terlibat dengan COVID lagi, dan kita menerima sakit-sakit outsourcing ini, insyaAllah. Jadi Prof, kita nak tahu apa kriteria untuk seseorang itu dapat mengikuti projek My Heart Project ini, dan apa pertimbangan yang akan didahulukan terlebih dahulu? Adakah mereka yang mempunyai tahap yang kritikal akan diberikan akses terlebih dahulu, ataupun bagaimana pertimbangannya? Saya rasa yang paling penting tadi itu adalah dari segi surat rujukan tadi daripada hospital sedang. Yang kedua adalah faktor risiko dia ataupun dia punya risk. Risk ni ada banyak perkara lah yang kita perlu tengok. Risk ni maksudnya
dari segi success rate dan juga keperluan urgensi untuk pesakit itu mendapatkan pembedahan. Dia ada, walaupun 2 orang yang sama, ada 3 saluran darah yang sumbat, tapi seorang tu mungkin kita terpaksa buat awal, pada yang seorang lagi bergantung kepada beberapa faktor yang kita perlu lihat secara keseluruhan. Sebab itulah kita sebelum pembedahan tu memang kita punya rutin, kita akan tengok pasien tu di pesakit tu di klinik, dan dari situ kita akan advise dan kita akan slot inkan jadual pembedahan itu mengikut keperluan pesakit, dan kita akan dahulukan pesakit-pesakit yang memerlukan pembedahan yang cepat. Contohnya saluran darah, penyumbatan saluran darah lebih daripada 90%, ataupun sumbatan saluran darah tu di sebelah kiri, ataupun sakit yang kencing manis yang terkawal dan sebagainya. Itu antara faktor-faktor teknikal yang kita perlu tengok, dan kita akan explain perkara ni dengan pesakit supaya pesakit boleh faham apa sebenarnya yang mereka akan lalui. Dan yang paling penting sekali adalah selepas pembedahan tu, selepas pembedahan tu apa perkara-perkara yang sakit perlu jaga supaya perkara ini tidak berulang. Sebab yang paling penting kaitan dengan penyakit jantung ni adalah walaupun pembedahan tu kita telah laksanakan, sekiranya pesakit tidak menjaga risiko-risiko yang ada pada diri dia sebelum pembedahan, maksudnya kalau dia tak jaga dari segi kencing manis dia, darah tinggi dia, tahap kolesterol dia ataupun aktiviti dia sebelum pembedahan, dia dapat saluran darah tersumbat. Jadi kiranya selepas pembedahan dia tidak jaga perkara ini, benda yang sama, benda ni akan berlaku balik. Jadi aspek inilah yang akan kita buat pertimbangan. Jadi ada pesakit yang terpaksa batalkan pembedahan sebab dia masih lagi merokok contohnya. Ada pesakit yang kita terpaksa refer balik kepada hospital sedang sebab pada masa kita admit tu, dia masih lagi isap rokok 20 batang satu hari. So kita tak boleh ambil risiko, sebab kalau dia tak boleh tamatkan ataupun hilangkan dia punya bad habit dia sebelum pembedahan, selepas pembedahan pun dia akan dia tak benefit much lah daripada pembedahan tu. Baik kita bagi pada pesakit lain yang lebih memerlukan. Ini yang saya maksudkan tadi tu. Okey. Baik Prof, kita tidak banyak masa, tetapi saya kira perkongsian yang sudah diutarakan tadi sedikit sebanyak pastinya memberi maklumat kepada orang ramai berkenaan dengan outsourcing pesakit jantung dalam My Heartbeat project ini. Itu tadi Profesor Dr. Muhammad Zamrin Dimo yang merupakan Dekan Fakulti Perubatan UiTM dan juga pakar bedah kardiotorasik UiTM Private Specialist Center. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Dr. Muhammad Zamrin atas keluangan masa bersama dengan kami awal pagi jam ini. Tapi saya kira itu sahaja perkongsian untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Safisham. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.